Salam sejahtera, anda menonton cerita di Surat Berita dan seperti biasa rutin di platform cerita pada waktu ini saya ingin kongsikan kepada anda jika terlepas berkaitan dengan perkembangan terkini terkait dengan status perkembangan semasa COVID-19 dalam negara. Sekali lagi kami bawakan kepada anda jumlah kes baru yang dilaporkan oleh KKM untuk hari ini kembali meningkat kepada 20,837 kes baru positif COVID-19. Kalau diikutkan perbandingan negeri-negeri, sudah tentu kita melihat pada angka yang paling tinggi masih lagi Selangor. Selangor mencatatkan angka pertambahan kes baru iaitu 4,645 kes baru, diikuti dengan negeri-negeri lain seperti di Sabah 3,376 kes baru, Pulau Pinang 2,054 kes baru, Kedah 1,772 dan Johor 1,743 dan juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 1,284. Juga yang mencatatkan 4 digit ataupun 4 angka bagi positif COVID-19 adalah Kelantan 1,422. Kalau kita buat perbandingan negeri-negeri, walaupun Selangor masih lagi mencatatkan angka paling tinggi, kalau dibandingkan dalam hari-hari kebelakang ini, Selangor mencatatkan sedikit penurunan daripada perbandingan dalam negerinya. Tetapi bagi negeri-negeri lain mencatatkan sedikit pertambahan seperti di Sabah dan juga Sarawak. Begitu juga kalau kita lihat kepada negeri Perlis, untuk hari ini Perlis mencatatkan angka positif barunya sehingga 74 kes baru itu di Perlis. Dan kalau diikutkan kesemua ataupun jumlah kumulatif bagi negeri-negeri di Malaysia pada ketika ini, jumlah kes keseluruhannya adalah 1.59 juta positif COVID-19. Baik. Selain daripada kita melihat kepada perkembangan semasa berkaitan dengan COVID-19 dalam negara, kita ketahui kurang daripada tempoh seminggu seluruh negara akan menyambut ataupun apa yang kita sebut sebagai sambutan Hari Kebangsaan. Walaupun pada tahun ini sedikit terbatas ekoran kebimbangan terhadap pandemik COVID-19, namun sudah tentu kita ingin melihat bukanlah ada satu halangan untuk rakyat Malaysia untuk meraihkan sambutan Hari Kebangsaan. Saya ingin tarik tumpuan anda kepada laporan berita yang dikongsikan oleh rakan saya Muhaffendi Muhammad, wakil Astro Awani di Kelantan, kerana beberapa jam lepas beliau ada kongsikan tentang laporan ataupun ceritanya yang mana komuniti masyarakat orang asli yang tinggal di kawasan pedalaman di Hulu Kelantan ataupun disebut sebagai masyarakat orang asli suku kaum Mendrik. Orang asli suku kaum Mendrik ini tinggalnya di Kampung Kuala Lah di Gua Musang, yang mana mereka juga bersemangat untuk meraihkan Hari Kebangsaan. Kalau boleh pada waktu ini, sebelum kita nak bercerita tentang semangat, nilai-nilai yang diterapkan oleh kumpulan ataupun etnik masyarakat orang asli suku kaum ini, mungkin Muhaffendi mungkin boleh kongsikan, sebab kita bercakap tentang keluarga Malaysia kan. Bila cakap tentang keluarga Malaysia, sudah tentu kita bercerita tentang berentas perbezaan antara bangsa, kaum dan juga agama. Mungkin tak ramai yang tahu tentang latar belakang atau macam mana kita nak kenal tentang suku kaum Mendrik khususnya di Kelantan ni, Muhaffendi. Baik, terima kasih Fauzi di Kuala Lumpur. Seperti yang kita ketahui, suku kaum Mendrik ini merupakan suku kaum asli yang agak sedikit ataupun bilangannya agak kecil yang menetap di pendalaman Kelantan, dan suku kaum ini sebenarnya mereka daripada kalangan mereka yang suka berpindah randah, dan penempatan mereka sebenarnya berhampiran dengan taman negara di pendalaman Kelantan. Dan apa yang boleh kita banggakan, walaupun mereka berada di ceruk rantau di kawasan pendalaman Hulu Kelantan, sambutan Hari Kemerdekaan tetap mereka ingati, dan tanggal 31 Ogos 1957 sentiasa terpahat di ingatan mereka, walaupun mereka berada di luar daripada komuniti masyarakat, luar daripada masyarakat di Gomusan dan masyarakat di luar khasnya, namun mereka sentiasa memperingati semangat perjuangan dan erti kemerdekaan, bagaimana sukarnya, bagaimana susahnya para pejuang untuk mencapai kemerdekaan di tanah air kita yang tercinta ini. Jadi apa kata kita dengarkan dulu apa yang diperkatakan oleh sebahagian masyarakat orang asli suku Mendrik ini. Sambutan di Kuala ni saya rasa agak hamba sikit. Pasal apa? Kita terlibat dengan penyakit, terlibat dengan wabak ni, jadi kita orang kata tu kita jaranglah. Kita tak berapa ni
Kalau selalunya kita buat sambutan. Buat sambutan dengan budak-budak main pengapi lah, main nyanyi ke apa-apalah, memang macam tu lah selalunya. Tapi manakala kita sekarang ni di dalam wabak. Wabak ni kita cukup bimbang. Cukup bimbang walaupun apa. Kita ni dengan jalan besar ni. Jadi yang cucuk pun saya rasa ada 3-4 orang yang cucuk dah. Jadi kita banyak lagi yang tak cucuk. Lepas tu kita nak sambutan sekarang ni kita tak berapa lah. Kita dalam masyarakat Kuala Lah ni serumpun dengan masyarakat, khususnya kita dengan bersama orang asli ini adalah satu komitmen yang kita rapat lah. Kait rapat dengan masyarakat orang asli. Jadi kita apa-apa tugas kerja pun kita memang bekerjasama. Jadi inilah satu komitmen yang kita buat selama ini. Jadi kita sempena hari kemerdekaan ini, sempena Hari Malaysia ni, kita dapat meraihkan dengan orang kata kita memberi semangat, kita memperingati pejuang-pejuang di masa dulu untuk memerdekakan tanah air kita di Malaysia ini. Setakat ni kerjasama di kalangan masyarakat yang asli sini semangatlah berkaitan dengan program-program yang kita anjurkan, khususnya program sambutan Kibar Jalur Gemilang ni. Mereka bersemangat walaupun dalam keadaan keadaan terbatas lah dengan COVID sekarang ni melanda. Setakat ni kita keluarkan kos sendirilah untuk membeli bendera-bendera ni untuk beri semangatlah kepada masyarakat untuk mengambil semangat kemerdekaan ini dalam kalangan masyarakat. Itu Fauzi, jika kita dapat rungkaikan, jika kita dapat lihat betapa semangatnya masyarakat orang asli untuk menantikan tanggal 31 Ogos yang bakal kunjung tiba, dan apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan supaya negara kita terus aman, kekal aman, dan bagi mereka apa yang penting mereka boleh hidup dengan secara harmoni, boleh bergaul dengan masyarakat sekeliling, boleh mencari sumber makanan di hutan belantara dan juga penempatan mereka, Fauzi. Muhammad Fendi, kalau saya lihat daripada visual yang dikongsikan oleh Muhammad Fendi sebentar tadi, kadang-kadang biasanya kita dengar ada yang mengatakan ataupun ada yang mendakwa kalau golongan kanak-kanak, golongan anak muda ni susah untuk menghayati ataupun untuk menghargai nilai sambutan Hari Kebangsaan, tapi telah pun terbukti ataupun dapat diterjemahkan daripada visual itu tadi, kanak-kanak lah yang bersemangat untuk menggantung ataupun nak mengibarkan jalur gemilang sebagai tanda untuk meraihkan sambutan Hari Kebangsaan ini. Okey, sebenarnya saya tak banyak masa bersama dengan Muhammad Fendi. Itu satu perkara yang kita beri tempuan, iaitu meraihkan dan juga kita terus merayakan Hari Kebangsaan walaupun dalam norma baru dengan kekangan ataupun dengan pandemik COVID-19 yang semakin meruncing pada ketika ini. Tetapi dalam satu lagi sudut dan satu lagi perkara, kita tahu bila masuknya bulan September ni, khususnya di negeri-negeri di sebelah pantai timur, selalunya akan menghadapi musim tengkujuh. Mungkin pada waktu ini saya nak minta perkongsian khususnya daripada Muhammad Fendi, mungkin boleh dikongsikan. Saya tahu masih lagi belum ada laporan ataupun berita tentang ancaman musim tengkujuh khususnya di negeri Kelantan. Tetapi kalau lihat pada visual pada ketika ini pun, Muhammad Fendi berada di berhampiran lah dengan kawasan ataupun di sungai, dan saya tentu ada laporan yang boleh dikongsikan berhubung dengan persediaan pihak berkuasa khususnya bagi pihak bomba menghadapi musim tengkujuh pada kali ini. Baik, benar Fauzi. Sebenarnya saya berkesempatan pada petang ini berada di sungai di kawasan Pengkalang Kubur ini bagi mengikuti dan melihat dengan lebih dekat latihan yang dikendalikan oleh anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kelantan, di mana sebahagian latihan yang mereka kendalikan pada hari ini merupakan satu persiapan awal. Saya kira bukan awal sebenarnya, tapi persiapan yang sudah memasuki edah peralihan monsun timur laut, di mana apabila menjelangnya akhir bulan Ogos, awal bulan September, kebiasaannya Kelantan akan melangkah masuk ke musim tengkujuh, dan sudah pasti apabila menyebut sahaja perkataan tengkujuh itu, mereka akan membayangkan soal banjir dan juga bencana
bencana alam ini. Jadi untuk kita berbicarakan berkenaan dengan berapakah anggota yang diperlukan, bagaimanakah persiapan yang dilakukan oleh anggota bomba dalam menghadapi suasana banjir ataupun banjir luar jangka ini, bersama kita pada petang ini merupakan pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kelantan, Tuan Zainal Madising. Dan terima kasih Tuan kerana sudi bersiaran secara langsung bersama dengan Astro Awani. Dan saya kira bila mana saya mengikuti latihan kendalian bot tadi, begitu hebat, pusingan 360 darjah, hampir-hampir terbalik. Jadi saya kira mungkin itu sebahagian daripada modul latihan ataupun kaedah bagi menghadapi situasi getir di sungai. Betul, latihan yang kita buat tu adalah latihan pengukuhan pemanduan bot yang melibatkan logistik dan juga kekuatan kita yang ada. Hari ini kita bersama dengan 15 orang peserta dan juga beberapa orang jurulati yang memang orang kata hebat dah. Hari ini kita buat water confident. Jadi mereka ni bukan sahaja menghadapi untuk musim banjir ni, tetapi mereka juga akan membantu dalam keadaan COVID-19 ni. Jadi bagi saya, dengan latihan begini sebagai permulaan, kita tak tunggu lagi dah. Kalau nak tunggu nak selesai pandemik COVID-19 ni, kita akan susah kemudian. Kerana latihan yang kita buat ni ada persiapan mengukuhkan balik sama ada kita punya logistik ni berfungsi atau tidak. Begitu juga dengan skill anggota kita. Sama ada mereka ni firm ke tak. Jadi mereka ni bersama dengan yang ada pengalaman dengan yang zero. Kita nak tambah kekuatan kita untuk latihan-latihan macam ni. Jadi insya-Allah saya difahamkan Tunggu Juni akan bermula pada bulan Oktober hingga Januari. Jadi di peringkat awal bulan Ogos ni kita ada peringkat-peringkat tu. Jadi bagi saya kita buat ni satu orang kata sasaran baik untuk kita untuk di Jabatan Negeri Kelantan dah. Tuan, kita tahu pandemik ataupun wabak COVID ini belum berakhir lagi, dan pada masa yang sama sekiranya berlaku bencana banjir di kawasan tertentu, bagaimanakah pihak bomba untuk mengendalikan dua situasi ini untuk menyelamatkan ataupun membawa mangsa banjir berpindah, pada masa yang sama mengekalkan ataupun mematuhi SOP yang ditetapkan? Ya, sebenarnya saya dah bincang dengan pegawai saya sebelum ni, terutamanya bahagian operasi Pipon dengan the team lah, semua yang terlibat ni dah. Garis panduan banjir dengan COVID ni kita telah buat dah bulan Ogos tahun lalu, dan pelaksanaan pun telah dibuat tahun lalu juga. Jadi kali ini kita akan tengok lagi hebat tahun ni macam mana kita nak implementkan dengan keadaan banjir dan juga COVID sekarang ni. Saya mengingatkan apabila kita punya kekuatan anggota pun kita lebih 80% dan tak dibenarkan cuti. Contohnya lepas tu logistik kita full form. Saya difahamkan kita ada 34 logistik yang sedia ada, termasuk bot Kevlar, amphibious dan juga bot yang ditarik tu dengan kita punya ini ada 31. Jadi kemudahan logistik ni pun memang sangat membantu untuk kita, dan juga lori yang orang kata sangat membantu kalau masa banjir ni sebanyak 8 buah. Jadi andai katalah kes yang berlaku banjir yang teruk macam 2014, kita akan dapat bantuan daripada jiran-jiran negeri-negeri kita yang lain. Contoh macam Terengganu ataupun Pahang contoh ataupun sebelah utara. Jadi tak ada masalah untuk persiapan kita banjir dan COVID. Jadi di Kelantan ni itu cabaran kita. Macam mana kita nak handle ni, kita ada SOP, kita kena priority SOP dan ni. Dan kerjasama dengan agensi lain pun sangat-sangat penting. Dengan KKM, dengan IPM dan apa semua dah. Yang terlibat ni, dengan PDRM lagi. Sangat buat. Itu yang kita ingatkan dalam pelaksanaan garis panduan kita COVID dan juga banjir. Jadi hari ini pun kita buat ni adalah salah satu latihan yang menguji orang kata mental anggota kita, dan juga tengok kita punya bot memang sesuai betul, dia tak akan terbalik buat aluminium dia. Macam mana kau nak buat cornering pun dia akan begitu. Jadi itulah keperluan kita di Kelantan ni.
Baik Fauzi, kalau kita dengar tadi bagaimana cara kendaliannya, bagaimana cara anggota bomba nak menangani dua situasi COVID pada masa yang sama, banjir dan kecekalan anggota ini sebenarnya perlu diberikan perhatian kerana ini melibatkan soal moral, melibatkan soal letih dan sebagainya. Saya kira perkara ini dapat ditangani dengan baik oleh pihak Jabatan Bomba dan juga pengarahnya sendiri bagaimana untuk kita mendekati anak buahnya supaya mereka boleh menjalankan kerja, mereka boleh melakukan operasi penyelamatan semasa banjir ini dengan tidak orang kata moral down. Itu yang dapat kita kongsikan. Fauzi, saya kira Fauzi mungkin ada yang nak diperkatakan? Sebenarnya ada banyak sebenarnya soalan saya nak tanyakan, tetapi untuk waktu ini, untuk segmen pertama ini sajalah waktu yang kita ada. Terima kasih kepada Muar Fendi. Yang pertama tadi berkongsi tentang semangat yang diraikan khususnya berkaitan dengan suku kaum Mandrik di Kampung Kuala Lah Gua Musang yang meraikan dan juga menyambut sambutan Hari Kebangsaan, dan sebentar tadi dikongsikan tentang siap siaga bagi khususnya di negeri Kelantan bagi pihak bomba untuk menghadapi musim terkujuh. Baik, cerita berat seketika kembali lagi selepas ini.